Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Pada pagi ini kita hadis yang ketiga daripada himpunan 40 hadis yang membicarakan mengenai anjuran baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita menggunakan potensi yang ada pada kita untuk melakukan kebaikan ataupun berkongsi manfaat dengan manusia lain. Dalam dua bicara lepas saya menyebut hadis yang pertama, baginda menyatakan ada 3. Yang pertama ialah sedekah jariah. Yang kedua ialah ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiganya adalah anak soleh yang mendoakannya. Manakala dalam hadis kedua pula ditambah satu lagi, iaitu sesiapa yang mati kerana sentiasa berbakti di jalan Allah. Jadi ada 4 lah. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa untuk melakukan kebaikan itu bukanlah terbatas pada 3 sahaja. Sebaliknya boleh dikembangkan, dan salah satu pengembangan itu berlaku pada seseorang yang mewakafkan dirinya untuk sentiasa berbakti kepada manusia lain. Pada pagi ini tuan-tuan, kita bersama dengan hadis Anas bin Malik. Dan nampaknya kali ini baginda menyebut lebih banyak, di mana baginda mengekalkan 3 perkara yang dinyatakan pada hadis pertama dan dimasukkan 4 perkara yang lain. Jadi yang pertama 3, yang kedua 4, dan yang ketiga ini dah jadi 7 dah pula. Kita baca hadis ini dulu, kemudian kita lihat apa makna yang dimaksudkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajri lil abdi ujurahunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi, man 'allama ilman aw qara nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, dikeluarkan juga oleh Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dan beberapa ulama hadis lagi. Di mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diceritakan oleh Anas bin Malik, kata baginda, 7 perkara seorang hamba itu akan diberi pahala selepas ianya mati. Maksudnya orang itu sudah tidak lagi berada di dunia, tempat untuk dia melakukan kebaikan ataupun untuk dia mengumpul pahala, dia sudah berpindah ke alam kubur. Malah hadis itu menyebut bukan sekadar mati, kata baginda, wa huwa fi qabrihi, mati dan dah masuk kubur pun. Jadi seolah-olah hadis ini menyatakan kepada kita bahawa orang lain bila dah masuk kubur, mereka memadai dengan apa yang mereka ada
daripada bekal yang telah mereka lakukan semasa berada di dunia. Tapi bagi sesiapa yang melakukan 7 perkara ini, dia tetap mendapat pahala walaupun orang lain sudah ditutup buku catatan amalannya. Maka baginda pun menyebut, yang pertama ialah sesiapa yang mengajarkan ilmu kepada manusia lain. Dalam hadis ini tuan-tuan, seperti hadis yang terdahulu, baginda SAW tidak mengkhususkan ilmu itu hanya kepada ilmu agama sahaja. Dan pastinya lah ilmu agama itu sebahagian daripada apa yang dimaksudkan itu. Dan kalau kita lihat pada hadis ini, Nabi hanya menyebut sesiapa yang mengajarkan ilmu. Tapi pada hadis kedua kita dapati Nabi menyebut man 'allama ilman yuntafa'u bihi. Sesiapa yang mengajar ilmu dan ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi seolah-olah baginda SAW ingin memberitahu pada kita, jika kita hidup di dunia ini, kita mengajar manusia apa-apa saja yang mana apa yang kita ajar itu, mereka yang mempelajarinya dari kita dapat menggunakannya untuk kebaikan. Kadang-kadang mungkin ianya ilmu agama untuk seseorang itu mengenal Tuhannya, mengajar ilmu fiqh untuk bagaimana seseorang itu mengetahui hukum hakam agama, mengajar kepada manusia bagaimana seharusnya bacaan Al-Quran itu, mengajar kepada manusia bagaimana seseorang itu boleh beribadat dengan betul. Tetapi tidaklah berlegar dalam perkara itu sahaja. Sebaliknya mengajar manusia bagaimana bercucuk tanam, mengajar manusia bagaimana mereka harus berniaga dan mencari rezeki yang halal, mengajar kepada manusia bagaimana mengurus kehidupan dengan betul dan sebagainya. Jadi jika kita tuan-tuan mempunyai sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada manusia dan kita mempunyai ruang, peluang dan medan yang cukup mudah, lebih-lebih lagi pada hari ini kita lihat orang begitu kegilaan untuk melakukan TikTok ataupun story dekat Facebook, ataupun buatlah apa-apa benda yang mengarut yang tidak ada faedah, maka apa salahnya kita serang balik mengarut yang dibuat oleh orang itu dengan manfaat yang kita ada. Saya yakin banyak benda-benda yang baik ada pada tuan-tuan. Maka apa salahnya kalau dulu tuan-tuan nak menulis buku mesti diperah segala pengalaman dan keringat, dan kita pula kalau tak ada duit mesti mempengaruhi penerbit agar menerbitkan buku kita tadi. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, tuan-tuan tak perlu lagi memerlukan satu kos yang besar. Tuan-tuan hanya perlu tulis dengan apa-apa mekanisme untuk menulis yang ada pada tuan-tuan, dan komputer rasanya boleh untuk menulis itu dengan harga sekitar 1,500. Tuan-tuan boleh menulis, kemudian setelah tuan-tuan tulis, tuan-tuan boleh PDF-kannya ataupun buat e-book dan sebagainya. Kemudian penulisan itu boleh dikongsikan dengan manusia secara percuma. Jadi perkara-perkara seperti itu tuan-tuan adalah satu perkara baik, yang mana bila kita meninggal dunia, selagi mana orang memanfaatkan ilmu itu, maka selagi itulah kita mendapat pahala. Itu cadangan yang diberi oleh baginda bagi mereka-mereka yang merasakan ingin melakukan sesuatu yang mana perbuatan itu boleh menguntungkan dunia dan juga akhirat. Perkara yang kedua ialah disebut oleh Nabi, seseorang itu mengalirkan sungai. Mungkin tuan-tuan kita tidaklah terasa begitu terdesak untuk mengalirkan sungai, kerana kita duduk di negara yang banyak sungai. Satu hari tuan-tuan, saya duduk berada dalam satu diskusi
Di mana dalam diskusi itu saya lihat ramai orang-orang Melayu yang digolongkan dalam golongan teknokrat, iaitu orang Melayu yang cerdik pandai, memegang jawatan itu dan ini. Jadi dalam forum itu saya dengar ramai orang Melayu yang dah pencen ni duduk puji Lee Kuan Yew. Dia kata Lee Kuan Yew hebat lah, bla 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 bla. Dia kata Lee Kuan Yew macam-macam lah, dia puji Lee Kuan Yew dan dia kutuk negara sendiri. Saya pun heran ya tuan-tuan, kenapa berlaku dalam masyarakat kita ni. Dan malah ada satu kajian yang dibuat, orang Malaysia ini lebih suka mengutuk negaranya berbanding dengan orang-orang lain. Jadi kita pun heran, dia pegawai kerajaan, pencen, tapi kutuk negara tu macam dia tak pernah mendapat manfaat. Jadi dia pujilah Lee Kuan Yew bla 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 dan sebagainya. Kita pun bertanya dalam hati, kalau dia puji Lee Kuan Yew dan dia pencen pergi duduk Singapura tu okey juga, tapi dia duduk sini juga. Tuan-tuan, maka saya pun sedikitlah membuat pembacaan dan membuat sedikit hipotesis. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan rasalah Lee Kuan Yew tu kalau dia duduk di Zimbabwe menggantikan Mugabe, kan dia duduk di Zimbabwe, tuan-tuan rasa Zimbabwe maju tak? Kapten awal-awal lagi ngiling tak. Kita tak boleh tengok satu faktor Singapura itu maju kerana Lee Kuan Yew je. Tak betul tuan-tuan berfikir begitu. Dan kalau tuan-tuan berfikir kerana Lee Kuan Yew lah Singapura maju, saya rasa tuan-tuan tak mengaji sosiologi, antropologi, banyak lagi disiplin ilmu yang tuan-tuan abai. Tuan-tuan hanya kagum dengan Lee Kuan Yew, lepas tu tuan-tuan puji dan kutuk negara kita. Betulkah Lee Kuan Yew itu faktor satu-satunya yang menyebabkan Singapura maju? Banyak faktor tuan-tuan. Banyak faktor dan salah satu faktornya Lee Kuan Yew lah. Jadi saya tidak menafikan Lee Kuan Yew tu, tapi mengatakan hanya Lee Kuan Yew itu suatu yang tidak tepat. Maka dibacalah satu artikel saya baca mengenai kenapa orang Melayu yang kita duk kutuk ni jadi macam ni. Jadi macam yang kita tengok ni. Maka diberi alasan geografi yang menyebabkan kita jadi macam ni. Kenapa tuan-tuan? Kerana sikap manusia itu ada kaitannya dengan tempat dia tinggal. Ada kaitannya dengan tempat dia tinggal. Cuba kita renung kembali ya, dalam 200 tahun ataupun 300 tahun yang lalu sampai sekarang, kita adalah sebuah negeri yang cukup makmur. Hujan banyak, sungai banyak, hutan banyak. Jadi bila semuanya itu banyak, maka orang kita tak risau pasal nak makan. Dan kita pun tidak pernah melalui satu perang yang besar yang menyebabkan kita ini takut tak cukup rezeki. Kita seronok je, hanyut begitu. Jadi oleh kerana kita disebabkan oleh faktor geografi yang ada, maka kita dapati orang Melayu jadi orang tak apalah, nanti kemudian ada lagi. Jadi cukup begitu. Maka sebab itu kita lihat bila orang Melayu tidak mempunyai semangat daya saing begitu, maka datanglah orang daripada tempat lain yang lebih agresif. Maka di Pulau Pinang datangnya orang India kahwin dengan orang Melayu. Maka akhirnya kita lihat di Pulau Pinang, yang memajukan Pulau Pinang ialah mamak, iaitu India campur Melayu. Kalau harapkan Melayu saja, dia okeylah, dah habis Pulau Pinang kita pergi seberang perai. Dia maka dicampur mamak itu, maka dia jadi agresif. Di sebelah Johor pula datangnya Said daripada Yaman, itu yang jadi Said Sarifah pula. Di sebelah sana, di sebelah Kelantan pula dicampur dengan Thai, Champa dan sebagainya. Maka sebab itu kita lihat pemimpin UMNO, pemimpin orang Melayu yang paling kaya semuanya campur belaka. Akhir-akhir ini je pemimpin Melayu yang kaya, dia Melayu betul. Dulunya semua campur. Presiden UMNO semuanya campur. Bermaksud tuan-tuan, kita tak boleh
memahami bahawa orang tu jadi lemah hanyalah disebabkan iman saja ke, banyak faktor yang mendorong benda itu jadi begitu. Mendorong benda itu begitu. Dan saya tanya kawan-kawan di universiti, kalau Mugabe itu diletakkan di Singapura, kemudian Lee Kuan Yew diletakkan di Zimbabwe, adakah Zimbabwe akan jadi seperti Singapura dan Singapura akan jadi seperti Zimbabwe? Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, memada-madalah bila kita puji orang, kerana bukan semudah yang kita cakap untuk kita hebat begitu, banyak faktor yang dilakukan. Sama jugalah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda diletak di negara Arab, baginda berusaha dalam lingkungan itu. Maka sebab itu tidak boleh kita copy paste apa yang ada di negara Arab untuk dibawa ke negara kita. Dengan kononnya kita berjubah, kita makan kurma, kita makan nasi biryani, mandi, maka kita terus akan jadi hebat macam sahabat radhiyallahu anhum. Banyak faktor yang harus dilihat. Dan salah satu faktornya ialah kita dapati di sana mereka hidup susah. Jadi oleh kerana mereka hidup susah, maka orang-orang yang senang diminta untuk bantu orang susah. Dan di antara perkara yang susah di kalangan masyarakat Arab ialah dapat air. Susah sangat mereka nak dapat air. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang membina ataupun menggali sungai untuk diberi pada orang, maka dia akan mendapat pahala selagi sungai itu mengalir dan beri manfaat kepada manusia. Tuan-tuan, apabila kita sebut gali sungai, maka kita mestilah terbayang sungai yang besar seperti Sungai Pahang, Sungai Kelantan, sungai itu, sungai ini. Sebenarnya bila Nabi sebut sungai, Nabi tak faham pun sungai sebesar Sungai Pahang tu. Sebab dekat Mekah, Madinah, mana ada sungai sebesar itu. Yang adanya ialah, kalau kita sebut di sini, ialah saliran, iaitu tempat air mengalir. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Maka kita pun fahamlah, apabila disebut sungai, ialah kita semasa hidup melakukan sesuatu yang membolehkan air yang bertakung itu mengalir pergi kepada manusia untuk dimanfaatkan. Jadi dengan kemajuan teknologi yang ada, maka kita boleh terjemahkan sungai itu dengan paip. Boleh diterjemahkan perkara itu dengan paip. Boleh juga diterjemahkan perkataan sungai itu dengan tali air. Boleh diterjemahkan sungai itu dengan apa-apa makna yang membawa maksud air yang menjadi sumber kehidupan itu bertakung di satu tempat, kemudian takungan air yang besar itu dialirkan kepada banyak manusia dan binatang yang boleh dimanfaatkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, bila saya diberi tanggungjawab untuk mengajar sejarah, dan salah satu benda yang saya ajar kepada pelajar saya, bagaimana wakaf itu berkembang dalam negara Islam. Tetapi bila bawa isu itu ke negara kita, wakaf itu tak berkembang. Tengok, wakaf itu tidak berkembang. Dan saya tidaklah mengatakan negara kita langsung orang tidak berwakaf, tetapi wakaf yang ada di negara kita ini, perkataan wakaf itu bukan maksud orang Kelantan ya. Orang Kelantan wakaf tu ialah satu tempat dia duduk bersembang tu, orang Kelantan panggil wakaf. Bukan yang tu maksud saya. Maksudnya mewakafkan harta tadi tidak begitu menjadi di negara kita. Kalau kita lihat di Turki, institusi wakafnya cukup aktif dan membantu masyarakat Turki itu dengan institusi wakaf tadi. Berjaya sangat dalam masyarakat Turki. Pergi ke Mesir, mereka mempunyai satu lambang wakaf yang begitu berwibawa, iaitu Al-Azhar. Ada sekolah, daripada sekolah rendah sampai ke universiti, dan universiti pula mempunyai fakulti yang berbagai-bagai, termasuklah membina kereta kebal dan sebagainya, ada di Universiti Al-Azhar ataupun di bawah naungan Al-Azhar. Mereka juga ada kebajikannya dan sebagainya.
Kalau kita pergi ke Morocco, perkara yang sama. Di Tunisia, perkara yang sama. Di Iran, perkara yang sama. Tapi mari dekat negara kita, tak jadi. Nak kata orang negara kita ni kedekut, saya rasa tak juga. Sebab orang Palestin, ingat, malah ada orang Palestin menamakan jalan di kota Gaza itu dengan nama Jalan Malaysia. Orang kita cukup baik, tetapi kenapa wakaf itu kurang menjadi? Saya lihat ya tuan-tuan, dalam sejarah silam, orang yang menggerakkan wakaf itu dalam sejarah Islam ialah raja mereka sendiri. Pemerintah mereka sendiri yang menggerakkan wakaf. Di negara kita yang menggerakkan wakaf ialah rakyat. Jauh benar caranya. Di negara-negara Islam yang berjaya institusi wakaf, mereka bermula dari raja dan pemerintah turun ke rakyat. Dari negara kita, rakyat kempen rakyat untuk wakaf. Pemerintah hanya beri duit wakaf yang rakyat kumpul. Jadi pemerintah sebagai individu tu tak pernah menunjukkan bahawa dia wakaf. Kalau di zaman dululah, di zaman sejarah Islam dulu, isteri khalifah tidak meminta peruntukan dengan khalifah duit kerajaan untuk buat program kebajikan. Tetapi isteri khalifah itu menggunakan duit dia yang diberi oleh suaminya untuk buat wakaf. Misalnya isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid, nama dia Zubaidah binti Ja'far al-Mansur. Anak Ja'far al-Mansur kahwin dengan Harun al-Rashid dan dia jadi pemaisuri. Apabila dia pergi ke Mekah, dia dapati bahawa orang Mekah susah nak dapat air. Air susah nak dapat, terpaksa bercatu hidup. Maka Zubaidah yang ada duitnya ya, bukan duit kerajaan, duit dia yang dia simpan tu. Daripada dia beli cicing besar, dia buat wakaf. Maka dia minta pegawai kerajaan membuat suatu plan bagaimana mengambil air daripada takungan yang ada di kota Baghdad untuk dialirkan sampai ke Mekah. Dan projek itu dibiayai oleh duit isteri khalifah. Maka pastinya lah tuan-tuan, bila rakyat tengok isteri raja, isteri pemerintah guna duit dia buat macam tu, maka paling kurang orang besar akan malu dengan raja, maka dia buat. Kemudian orang kecil sikit malu dengan orang besar, akan buat juga dan sebagainya. Begitu juga dengan khalifah yang memerintah kerajaan Turki Uthmaniyah. Mereka tidak menggunakan duit kerajaan untuk mereka membuat wakaf. Mereka menggunakan duit gaji mereka sendiri dan mereka ada institusi yang dibiayai oleh gaji mereka untuk mereka buat wakaf kepada kebajikan masyarakat dan juga rakyat. Jadi budaya itu tuan-tuan menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah-pemerintah Islam pada zaman dahulu. Jadi apabila pemerintah itu sendiri melakukannya dengan duit poketnya sendiri dan rakyat melihat apa yang dibuat oleh pemerintah, maka rakyat buatlah. Rakyat akan buat dan pemerintah tak perlu kempen apa pun. Dia buat, maka rakyat pun buat. Macam kita duduk kat rumah lah ya tuan-tuan. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz duduk kat rumah, anak-anak Ustaz baca Quran tak? Orang kata baca Quran. Ustaz baca doa apa ya supaya anak Ustaz baca Quran? Saya kata mudah je. Apa dia doa apa? Doanya ialah kita baca Quran dulu. Duduk rumah, kita baca Quran, maka anak pun baca Quran lah. Oh, dia kata payah macam tu. Saya nak tengok TV, nak tengok telefon, tapi anak nak suruh baca Quran. Mana ada tuan-tuan teori macam tu? Yang ada teorinya ialah kita buat, anak pun buatlah. Tapi dalam negara kita terbalik tuan-tuan. Kita tak pernah dengar Perdana Menteri kita ke menteri kita ada satu masjid, ada satu sekolah yang dia buat dengan duit dia sendiri dan dia guna gaji dia untuk dia wakafkan untuk umat Islam.
Tapi kalau dia buat institusi, kemudian institusi itu dia guna duit institusi itu untuk buat bajikan, ada. Itu dia panggil macam-macam lah nama orang politik selalu buat. Ini tak duit dia, tuan-tuan. Jadi kalaulah pemerintah tak buat macam tu, tuan-tuan, kesian kepada profesor, ustaz yang duk kempen wakaf, kempen. Dia jadilah, tuan-tuan, tapi pelan-pelan bergerak seperti apa yang berlaku di negara kita. Jadi saya rasa itu perlu diubah, di mana kalau kita mahu institusi wakaf itu berlaku seperti Al-Azhar yang membanggakan orang-orang Mesir, berlaku di Qairawan iaitu di Tunisia membanggakan orang-orang Tunisia, berlaku di Morocco yang membanggakan orang-orang Morocco, di Iran, begitu juga di mana-mana di seluruh dunia. Maka orang yang bertanggungjawab menjayakan perkara itu bukanlah pegawai grade 44 ataupun 54 yang perlu berkempen sana sini, sebaliknya perlu pemerintah tertinggi yang menunjukkan contoh. Kalau kita lihat apa yang berlaku kepada Al-Azhar. Dulu Al-Azhar itu dibina oleh kerajaan Syiah Fatimiyah, bukannya kerajaan Sunni. Siapa yang benanya? Ialah panglima tertinggi bina Jami' Al-Azhar. Dan daripada itu, Sultan yang memerintah, Sultan Fatimah itu sendiri menggunakan duitnya untuk membiayai Al-Azhar tadi. Jadi apabila Sultan menggunakan duit dia, maka menteri-menteri, tentera-tentera dan sebagainya akan guna duit mereka juga untuk mengikut jejak yang dilakukan oleh pemerintah. Selepas daripada kerajaan Fatimi jatuh, maka datanglah kerajaan Al-Ayyubi yang diasaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tradisi mewakafkan harta sendiri terhadap organisasi wakaf itu diteruskan oleh Al-Ayyubi dan raja-raja yang memerintah dalam dinasti Al-Ayyubi. Selepas Al-Ayyubi jatuh, datangnya kerajaan Mamluk dan tradisi itu diteruskan lagi oleh kerajaan Mamluk. Kemudian selepas Mamluk datangnya Turki Uthmaniyah. Perkara itu dilangsungkan dan sampailah hari ini Azhar mempunyai harta wakaf yang cukup besar sehingga boleh menandingi bajet yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk kebajikan rakyat. Jadi tuan-tuan, perkara itu bukan mustahil, tetapi ianya datang daripada atas ke bawah. Tapi negara kita terbalik, iaitu semuanya guna duit kerajaan, dan bila guna duit kerajaan, orang yang memberi itu dia tak ada rasa. Apa sebab? Bukan duit dia. Tapi kalau duit dia, lain rasa, tuan-tuan, menyebabkan rakyat sendiri akan ikut suatu contoh yang baik. Saya tidak mengkritik, cuma saya menyebut sejarahnya begitulah. Jadi tuan-tuan, berbalik kepada isu kita tadi, maka kita dapati pemerintah-pemerintah Islam dahulu, mereka tidak menggunakan bajet kerajaan untuk mereka buat baik kepada manusia. Kerana mereka tahu kalau mereka guna bajet kerajaan, mereka mati, habislah benda itu. Tapi kalau mereka guna duit mereka sendiri, termasuk membuat sungai ataupun membuat paip, apa saja yang boleh mengalirkan air kepada orang, yang mana manfaat itu dapat dirasai oleh segala bentuk kehidupan, maka selagi mana saliran itu ataupun air yang mengalir itu digunakan oleh manusia, maka selagi itulah mereka mendapat pahala. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, tuan-tuan, ialah menggali telaga ataupun menggali perigi. Mungkin sama jugalah di negara kita ini, tuan-tuan, kita tak perlu sangat. Cuma di sebuah negeri tempat saya berasal tu je, airnya tak pernah jernih. Selalu macam teh-o, maafkan saya, bukan teh-o, macam teh tarik je begitu. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi di sana adalah orang yang memerlukan perigi untuk mereka mendapat air bersih. Maka samalah juga di negara-negara umat Islam yang lain, yang mana mereka sukar untuk mendapatkan air, maka alangkah baiknya jika tuan-tuan boleh menyumbang untuk sama-sama memberi air kepada mereka. Kalau tadi dengan cara menggali sungai, yang ini pula ialah dengan cara mengadakan perigi tadi. Kemudian yang seterusnya, kalau dilihat kepada hadis tadi, ialah yang keempatnya ialah menanam pokok, iaitu gharasan nakhlu. Dalam hadis ini, tuan-tuan, disebut pokok itu ialah pokok tamar.
Di mana para ulama yang menghurai hadis ini mengatakan bahawa tidak semesti pokok yang ditanam itu pokok tamar. Cuma di negara Arab, pokok tamarlah pokok yang paling banyak manfaat. Kulit batang tamar itu boleh dijadikan tempat alas tidur. Pelepah tamar boleh dijadikan atap untuk orang buat rumah. Buah tamar adalah buah yang paling banyak khasiat jika dimakan, boleh menyebabkan orang itu melangsungkan kehidupan dan sehat. Jadi bermaksud pokok tamar adalah pokok yang paling berguna. Maka baginda SAW menyebut tamar itu kerana banyak manfaat yang ada pada pokok tamar. Jadi tak perlulah kita berpegang dengan hadis itu dengan kata Nabi sebut tanam pokok tamar, maka kita semua pun pakat tanamlah tamar kat sini. Mungkin kita di negara kita ini tamar itu tidak dinafikan manfaatnya, tapi ada pokok lain yang lebih bermanfaat. Misalnya saya pun tak tahu juga, tapi ada satu projek saya buat dengan seorang pegawai Mardi Pencit. Dia kata, "Ustaz, kalau Ustaz nak tanam pokok, saya cadang tanam pokok cengkeh." Dan dia pun semailah anak-anak pokok cengkeh dia bagi dekat saya dalam lebih kurang 20 polybag ataupun plastik anak pokok tu. Dia suruh saya siram, besarkan dulu, lepas baru pergi tanam. Daripada 20 itu sempatlah saya tanam 7 di beberapa surau, dan alhamdulillah benda itu sudah masuk tahun ke-8, pokok tu memang besar. Baki lagi tak sempat nak tanam, mati. Kalau tahu dekat dia mesti kena marah saya. Tapi sempatlah tanam 7 tu. Cuma saya tak boleh beritahulah surau mana, nanti tuan-tuan pergi tebang pokok saya, tanam pokok tuan-tuan pula. Tapi banyaklah tuan-tuan tanamlah di ujung-ujung masjid ataupun di ujung-ujung tempat mana-mana, pokok itu akan membesar dan rendang. Bila dia besar rendang, boleh orang parking kereta bawah situ, boleh orang buka gerai untuk berniaga, dan macam-macam lah tuan-tuan. Jadi selagi pokok itu memberi manfaat, termasuk burung boleh buat sarang pada pokok tersebut, maka selagi itulah tuan-tuan akan mendapat pahala. Jadi tuan-tuan, perkara itu tak perlu pada bajet jutaan ringgit. Mungkin tuan-tuan boleh semai di rumah tuan-tuan ataupun beli di pasar tani. Kemudian masa dalam perjalanan balik ke kampung, nampak tempat yang sesuai untuk ditanam, maka tanamlah pokok tersebut. Dan insya-Allah bila dia besar dan usianya panjang, maka selagi pokok itu hidup dan memberi manfaat kepada manusia dan juga binatang, maka selagi itulah tuan-tuan akan dapat pahala. Cuma janganlah tanam pokok togek, pokok pisang, semua tu tak sempat, kita mati dia mati dah. Jadi carilah pokok-pokok yang begitu. Ada seorang tu tuan-tuan, dia punya projek musangking banyak ya. Dia buat dekat Raub, tak silap saya pun tak berapa pasti. Dia kata dia ada dalam lebih kurang 120 hektar. Saya kata mesti ni orang kerabat Sultan Pahang, mana boleh tanah punya besar. Jadi dia buatlah projek itu musangking. Saya kata musangking pun bagus juga. Cuma lagi bagus buah itu selepas jual ataupun sebelum jual, bawa dulu ke masjid. Dan masjid yang dibawa itu jangan lupa telefon saya. Okeylah kan tuan-tuan, maksudnya pokok musangking tu tak adalah manfaat sangat duduk dalam hutan. Jadi buah tu bawa ke sini. Dia kata memang saya berniat dah Ustaz, buah-buah hasil pertama akan saya bawa ke masjid bagi kawan-kawan makan. Jadi itu tuan-tuan semua adalah projek yang menguntungkan dia dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Itu disebut dalam hadis tadi ialah menanam pokok tamar. Jadi tuan-tuan jangan terikat dengan pokok tamar, sebaliknya kita terikat dengan sifat tamar itu. Jadi ulama yang menghurai hadis ini mengatakan sifat tamar itu ialah pokok itu tahan lama dan banyak memberi manfaat kegunaannya kepada orang. Jadi tuan-tuan fikirlah pokok mana, pokok apa yang boleh tuan-tuan tanam untuk manfaat bersama. Seterusnya ialah bina masjid. Tuan-tuan, bila saya tengok
orang Gua Musang, ya, Tengku Razali ke siapa saya tak tahu, bina masjid cukup cantik macam Masjid Mekah dekat Gua Musang. Mungkin orang Gua Musang suka pergi umrah agaknya kot, itu yang datang idea buat masjid. Pergi ke apa panggil Rantau Panjang, ada masjid Cina. Datuk Akbar selalu tunjuk, wah itu ikon Rantau Panjang. Tak perlu pergi Cina, ada masjid Cina dah di Rantau Panjang. Pergi dekat Jalan Hantuah, tengok masjid yang dibina oleh Tan Sri Bukhari, cukup cantik. Tuan-tuan tak terasa ke cemburu untuk buat masjid juga? Saya rasa nak sangat. Bila tanya kawan-kawan nak buat surau, berapa je sebuah? Dulu masa saya tak ada duit, dia kata 500,000 dah boleh dah ustaz, cantik. Sekarang saya berusaha nak simpan duit, saya tanya dah tak boleh dah 500,000, 1,000,000 dah pula. Jadi rasanya sampai mati tak bolehlah bina masjid. Jadi rasa nak sangat bina masjid itu tuan-tuan begitu terasa. Tapi masalahnya duit tak ada. Sehinggalah satu hari saya bertemu dengan satu hadis Nabi yang melegakan saya dan saya rasa ingin berkongsi dengan tuan-tuan. Jadi kalau kita sebut bina masjid atau surau, pastinya lah kita bayang masjid yang besar, surau yang besar, yang kita orang yang tak ada duit ni, habis macam mana nak dapat manfaat daripada peluang itu. Ada satu hadis Nabi tuan-tuan, baginda SAW ada bersabda, dan hadis ini dikeluarkan dalam kitab Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini mengatakan, kata Nabi, man bana lillahi masjidan walau kamafhasi kittin banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bermaksud sesiapa yang membina masjid walaupun sebesar tempat kucing tidur. Tak, kucing tidur tu sekaki persegi agaknya kot kan. Kucing tidur dia membulat begitu ataupun 2 kaki persegi begitu. Kalau kat rumah kita ada tai yang 2 kaki persegi itu sudah cukup memadai tempat kucing tidur. Jadi bila Nabi kata sesiapa yang membina masjid walaupun sebesar tempat kucing tidur, maka Allah akan membina padanya sebuah mahligai di syurga. Saya luruk dada tuan-tuan. Alhamdulillah. Lega sangat-sangat. Sebab bila Nabi kata begitu, bermaksud setiap kita boleh bina masjid. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz ataupun ahli jawatan kuasa datang kat sini, tawarkan kita beli lot untuk buat masjid. Dulu RM10 lah, sekarang mungkin dah RM30 atau RM50. Jadi RM30 atau RM50 itu tuan-tuan, bila ada orang tawarkan kita untuk beli lot untuk buat masjid, maka belilah. Jadi berasaskan kepada hadis itu, saya rasa sekarang saya dah bina lebih kurang 100 buah masjid ya lah. Tapi tadilah yang hadis tu katalah, iaitu masjid sebesar tempat kucing tidur. Tapi kalau masjid sebesar ini, kalau saya bina, mesti SPRM datang jumpa saya. Ambil duit mana, betul kan? Jadi tak adalah duit nak bina sebesar ini. Tapi mujurlah Nabi sebut macam tu, sesiapa yang bina masjid walaupun sebesar tempat kucing tidur, maka Allah akan bina padanya sebuah mahligai. Okey, itu satu perkara yang baik untuk kita sama-sama menyumbang bagi pembinaan masjid. Namun di sana tuan-tuan, ada satu isu yang baru dalam masalah masjid. Di mana kita dapati, kalau kita pergi ke negara-negara Islam, dan di antara negara yang berbangga masjid banyak ialah Mesir. Nama julukan bagi Mesir itu secara khususnya kota raya Kahirah itu dipanggil Baladun Alfu Ma'zanah, iaitu negeri yang ada 1000 menara. Maksudnya ada banyak masjid. Jadi apabila masjid dan surau terlalu banyak di Mesir tadi, perkara yang tidak baik juga berlaku. Dan nampaknya sudah mula berlaku di negara kita. Negeri yang paling banyak masjid di Malaysia ialah Selangor. Banyak masjid. Dan okey jugalah, negeri yang paling banyak kuil di Malaysia pun Selangor juga. Okeylah, kira berimbang lah.
Jadi apabila masjid dan surau ini tuan-tuan terlalu banyak, dari sudut membina tempat ibadat itu baguslah, tak dinafikan. Tetapi dengan banyak sangat masjid dan surau, dia menyebabkan berlakunya pembaziran sumber daya. Ya, berlakunya pembaziran sumber daya. Misalnya, kalau tuan-tuan pergi ke sebelah Kelang, ya, tuan-tuan pergi ke Sungai Buloh dan sebagainya, surau itu selang beberapa 100-200 meter ada surau. Jadi kita semua tahu ya, untuk sebuah surau itu beroperasi, kena ada kapek yang baik, kena ada aircon, kena ada imam yang bergaji munasabah, lepas tu kena ada kelas pengajian dan sebagainya. Akhirnya untuk mengurus masjid itu memerlukan tidak kurang daripada belasan ribu ringgit sebulan. Jadi belasan ribu ringgit sebulan yang dibelanjakan untuk masjid itu hanya dimanfaatkan oleh 2-3 orang. Dimanfaatkan oleh 2-3 orang. Maka akhirnya apa yang berlaku, masjid itu lebih banyak daripada orang. Ada imam itu dia jadi 3 tu imam, 3 surau. Dapat 3 gaji lah. Surau tu, surau ni, surau. Kenapa banyak sangat? Sebab tadi. Dan orang yang pergi surau tu pula 5-6 orang. Sedangkan jarak di antara itu dengan ini terlalu dekat. Jadi saya lah secara peribadi, mungkin ustaz lain mempunyai pandangan yang lain. Saya kalau nak buat masjid dekat Selangor, saya dah tak bagi duit. Sebab kita sudah tidak perlu masjid lagi di Selangor. Banyak sangat tuan-tuan. Kita perlu bagaimana untuk menghidupkan masjid itu. Itu yang kita perlu. Menghidupkan masjid, memakmurkan masjid itu lebih penting selepas mana sudah ada masjid. Tapi oleh kerana ramai yang pencet, yang mantan, iaitu mundar mandir tanpa jawatan, jadi nak ada jawatan pengerusi masjid, maka buat jugalah masjid, tuan-tuan. Dekat taman saya tu, satu taman ada 200 orang, ada satu surau. Taman sebelah ada 200 orang, satu surau pula. Dan kita tahu 200 itu yang pergi masjidnya 20 orang je. Itu pun kalau tak kena COVID dan tak mati awal. Jadi tuan-tuan, masjid itu terlalu banyak yang menyebabkan ianya tidak dihidupkan. Dan ada beberapa masjid menjadi tempat untuk orang mengambil kesempatan di atas beberapa perkara. Jadi saya rasa ianya harus dilihat kembali. Walaupun kita tahu bahawa masjid itu binaannya bagus dan sebagainya, tapi kita dapati baginda SAW sendiri tahu juga kerana dia yang sebut, tapi baginda SAW tidak membina masjid begitu banyak seperti yang ada sekarang. Jadi saya rasa perkataan sesiapa yang membina masjid, maka Allah akan bina sebuahnya mahliga, itu bolehlah kita guna untuk jika ada orang ini bina masjid di tempat-tempat yang belum ada masjid. Misalnya kawan kita memberitahu orang-orang di kota raya Tokyo memerlukan sebuah masjid dan pusat Islam, maka menyumbanglah di sana kerana mereka amat memerlukan. Misalnya ada orang ajak kita buka masjid di Papua Nugini. Mungkin bolehlah sebab kerana masjid itu akan digunakan. Tapi kalau Ustaz Ahmad Faisal kata dia nak buka surau yang ke-28 di Sungai Buloh, tuan-tuan, tak payahlah bagi duit dekat dia. Cakap dekat Ustaz Faisal tu banyak dah surau yang ada. Ustaz hidupkan surau itu lebih baik daripada Ustaz buat surau yang ke-20 ataupun yang ke-30, tuan-tuan. Jadi samalah juga tuan-tuan seperti mana yang kita lihat berlaku kepada sekolah tahfiz di negara kita, khususnya di Selangor. Selangor adalah negeri paling banyak sekolah tahfiz. Dan daerah yang paling banyak sekolah tahfiz ialah Ulu Langat, yang pertama. Yang kedua ialah Kelang, tuan-tuan. Jadi bila sekolah itu terlalu banyak, akhirnya kita lihat satu sekolah ada 8 orang. Satu sekolah ada 8 orang. Ada sekolah ada 12 orang. Tapi untuk sebuah sekolah mesti kena ada mudir, kena ada tukang masak, kena ada kerani, kena ada dan sebagainya. Dan jarak daripada satu sekolah
dengan sekolah yang lain itu terlalu dekat. Dan kalau ditanya sekolah ini pakai kurikulum apa? Kurikulum pun tak ada yang tulis, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala aja, tuan-tuan. Jadi perkara seperti itu, tuan-tuan, saya rasa suatu pengurusan yang tidak cekap, yang kita menggadai nasib anak-anak kita yang pergi belajar dengan satu kurikulum yang tidak jelas. Apa nak buat, tuan-tuan? Saya adalah mangsa kepada kurikulum itu, tuan-tuan. Dan kalau orang kata tu tak boleh jadi pensyarah Muslim Melaya, ya betul. Tapi saya melalui liku yang amat teruk sehingga saya tak rela anak saya melalui liku itu, tuan-tuan. Tidak salah untuk belajar tahfiz, tapi biarlah sekolah itu ada kurikulum, ada guru, ada sesuatu yang jelas dalam sistem pendidikan. Tetapi kita campur anak kita asalkan dia baca Quran berdasarkan hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya betul. Sebaik-baik kamu siapa yang belajar Quran dan mengajarkannya. Tetapi perlu diingat, yang belajar itu nak belajar apa dulu, lepas itu nak ke mana, kelangsungannya macam mana. Jadi dengan sebab itulah apabila berlakunya COVID, tuan-tuan, didapati lebih 75% sekolah tahfiz yang mana mungkin akan tutup disebabkan operasinya tidak dapat dilangsungkan. Ya, saya kesian bila dengar perkara tersebut, tapi sedikit terdetik dalam hati, mujur juga supaya mereka bergabung buat sekolah yang baik. Sebenarnya tenaga yang dihemburkan kecil-kecil itu tidak begitu baik. Alangkah baiknya kalau di Ulu Langat itu diwujudkan satu konsortium, yang mana di bawah konsortium itu semua sekolah-sekolah tahfiz bergabung dan duduk di satu komplek. Dan saya rasa duit-duit yang ada itu jika disatukan dapat membina sebuah sekolah yang berwibawa, yang memberi pendidikan yang terbaik, yang kekal guru-guru boleh mengajar. Tapi oleh kerana orang kita semua nak jadi mudir sekolah, maka macam tu jugalah. Seperti mana orang kita nak jadi pengerusi surau, maka kekal begitulah. Maka nasib kita sampai bila-bila pun macam itu. Kerana semua kita nak jawatan, semua kita nak kuasa dan sebagainya. Maka akhirnya kita dapatlah kuasa yang kecil-kecil begitu. Bila datang sedikit halangan, semuanya tumbang. Mungkin orang lain lebih cerdik dari kita. Mereka sanggup meninggalkan kuasa itu asalkan bergabung dan membina sebuah institusi yang berwibawa. Saya melihat dua perkara tersebut dalam konteks itu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak marah kat saya pun, marahlah, nak buat macam mana. Cuma saya rasa itulah yang merugikan, yang menjadikan institusi tahfiz di negara kita ini kadang-kadang menjadi suatu liability kepada masyarakat. Bagaimana nak dibiarkan itu sekolah yang mengajar Al-Quran. Tak ditolong, rasa nak tolong. Tapi kalau tolong, hemburan wang terlalu banyak dibelanjakan pada perkara yang tidak pasti ataupun perkara yang boleh dimanfaatkan secara maksimumnya. Itu komen saya jauh benar daripada telaga sampai kepada sekolah tahfiz, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, iaitu bina masjid yang kelima. Yang keenam, tuan-tuan, disebut oleh Nabi mewariskan mushaf. Mushaf itu bermaksud, tuan-tuan, naskhah Al-Quran yang ditulis sepenuhnya, kemudian kita beri pada orang lain untuk orang lain baca. Tuan-tuan, perkataan mushaf itu harus dilihat pada masa ianya dituturkan. Kerana pada zaman dahulu tidak ada mesin cetak. Dan selepas daripada tidak ada mesin cetak itu, mereka juga tak ada mesin fotostat. Jadi oleh kerana mesin cetak dan mesin fotostat tak ada, maka zaman dahulu apabila seseorang itu ingin mushaf, dia mesti berbelanja besar. Sebab dia kena upah tukang salin menyalin Al-Quran itu untuk diri dia. Jadi maksudnya mushaf itu ialah satu benda yang berharga, yang sesiapa memilikinya menjadi satu lambang status kayanya. Lambang dia tu status kaya. Dulu, tuan-tuan, lebih kurang 20 tahun yang lalu,
Saya tengok masuk je bilik profesor saya, semuanya ada Britannica Encyclopedia. Wah, saya tengok. Wah. Jadi kalau pergi universiti, siapa tak ada ensiklopedia, itu dianggap bodoh. Jadi ensiklopedia itu dibeli bukan untuk baca, untuk letak belakang kerusi. Bila ambil gambar nampak cerdik. Tak baca pun 5,000 satu set, tuan-tuan. Jadi bila saya tengok semua bilik pensyarah senior ada ensiklopedia, saya pun beli jugalah. Buat satu rak besar, macam-macam ensiklopedia, beli. Semua habis lebih kurang 16,000, tuan-tuan. Satu pun tak baca. Untuk bila nak ambil gambar duk gitu, nampak cerdik, tuan-tuan. Tuan-tuan gelak pun tuan-tuan lebih kurang tu jugalah dulunya. Begitulah. Ada benda tu dia panggil status, bukan baca pun. Status sosial ada tu segi. Gitulah. Sekarang tuan-tuan, orang dah tak beli. Dia buat gambar vitro ke apa benda ya. Ataupun tuan-tuan tengok anak-anak kita yang ambil gambar konvo, dia ada banner kat belakang tu, banner tu gambar ensiklopedia. Itu lagi murah tuan-tuan. Lepas tu dia boleh letak ensiklopedia yang tak ada dalam dunia ataupun nadir. Harga dia 3 juta, lagi hebat. Kita dulu kena beli betul. Jadi bermaksud ada benda kita beli tuan-tuan, kita tak guna pun dia status sosial. Datuk Akbar ada satu kereta Volkswagen, status dia. Ya. Dia ada kereta lain lebih mahal, tapi dia bawa Volkswagen. Status tuan-tuan. Jadi bermaksud zaman dulu mashaf tu status sosial. Status sosial. Jadi sebab itu zaman dulu orang kahwin, mas kahwinnya mashaf. Bolehlah sebab benda itu bernilai dan membanggakan. Sekarang kalau orang kahwin dengan mas kahwin mashaf, kalau anak saya tembok dengan senapan gajah, tuan-tuan. Sebab Quran tu boleh beli RM4.5 dekat Maidin. Bukan macam tu, tuan-tuan. Mas kahwin mestilah suatu benda yang bernilai dan dihargai oleh orang yang kita nak beri itu. Jadi tak perlulah kita kata, saya nak tiru orang dululah lebih berkat. Tuan-tuan, mashaf itu satu masa dahulu ianya sukar untuk dapat. Kerana mesin cetak tak ada. Bila mesin cetak sudah ada, mashaf dah jadi makin murah. Sekarang dengan adanya teknologi digital, orang dah tak baca Quran. Tak cuma tengok Quran kat situ. Orang tak buka, tuan-tuan. Bila nak baca surah Al-Mulk lepas solat Isyak, ada masjid yang agihkan 2 helai surah yang dipotostek dia agih. Kadang-kadang bila cetak benda tu sampai 100, sekarang 5 pun tak lepas. Sebab orang tak nak semua ada telefon. Jadi sekarang kalau tuan-tuan berhasrat untuk mencetak mashaf, saya tidak mengatakan perkara tu tak betul kerana Nabi sebut dalam hadis. Tetapi tidak ada keperluan lagi untuk mashaf tadi. Lainlah kalau tuan-tuan nak cetak mashaf, nak hantar ke Zimbabwe tadi, di Ghana ataupun di Mali, di negeri-negeri yang orang membaca Quran masih menggunakan papan kayu. Itu okey. Tapi kalau tuan-tuan nak cetak Yasin letak dekat Masjid Taqwa, orang tak baca, tuan-tuan. Orang baca Yasin, tapi tanya Kapten Ismail, dia tak tengok dah Yasin. Sebab baca lama dah, dia hafal dah Yasin. Kalau dia tengok pun, dia tengok pada telefon dia yang dalam tu ada apa panggil aplikasi Quran yang lebih jelas, mudah dan sebagainya. Jadi apabila disebut mencetak mushaf, kalau tuan-tuan ingin mencetaknya untuk orang baca mushaf tersebut dan tuan-tuan dapat pahala, pandai-pandailah agih di tempat yang orang akan guna Quran tersebut. Saya rasa sekarang kalau tuan-tuan pergi ke Saudi, orang Saudi selalu bagi Quran. Dekat rumah saya tu tuan-tuan masih ada 400 naskah lagi Quran. Quran tafsir lagi. Saya tak tahu nak bagi kat siapa. Nak bagi kat tuan-tuan bahasa Arab. Betul kan, tuan-tuan tak baca juga. Jadi nak bagi kat siapa? Nak bagi kat anak murid saya, dia pun ada juga. Jadi bila banyak macam tu, tuan-tuan cukuplah cetak. Kita cetak benda lain. Jadi di antara perkataan mashaf itu bolehlah dikembangkan kepada buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang menulisnya
yang kita rasa manfaat. Ada tuan-tuan, ustaz-ustaz ataupun ada orang-orang yang bijak pandai menulis buku yang baik, idea-idea yang ada dalam buku itu boleh memberi pedoman dan manfaat kepada orang lain, maka tuan-tuan boleh cetak. Dan kalau tuan-tuan tak nak cetak pun, sekarang orang dah pakai e-book. Bajetnya terlalu murah dan boleh dibuat salinan, diberi pada orang secara percuma. Saya ingat tuan-tuan, bila dah kemajuan digital ini mula meningkat sejak daripada 2010, di mana Universiti Melaya telah menggunakan perpustakaan digital. Seingat saya dah 10 tahun saya tak masuk library. Dulu selalu pergi library sebab buku tu ada dalam library. Sekarang apabila dia sudah digital, tak ada keperluan dah nak masuk library sebab benda yang ada dekat library itu boleh tengok dalam komputer. Dan pegawai yang paling boring sekarang, dulu pegawai inventory sebab dia duduk dalam store. Sekarang pegawai yang paling boring ialah pustakawan. Tak ada orang. Krik, 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 krik. Tak ada orang. Tak ada orang dah. Sebab apa? Sebab dia sudah digital. Jadi apabila dia digital, menjadikan penerbitan itu makin murah. Kalau dulu jurnal yang ada di universiti tu tuan-tuan, dia adalah makanan percuma kepada tikus. Duduk dalam. Nak tulis satu artikel, pecah kepala-kepala tuan-tuan. Lepas tu terbit, cetak, tak dalam store. Kalau tuan-tuan pergi ke Universiti Melaya, nak minta penerbitan percuma, minta jurnal. Mesti dia bagi. Tak ada siapa baca tuan-tuan. Maka sekarang jurnal itu dah tidak diterbitkan secara bercetak, disebut secara hybrid, iaitu banyak secara online, yang dicetak siapa nak baru beri. Orang dah tak pakai tuan-tuan. Jadi sebab itu pentafsiran kepada mencetak mushaf itu perlu dikembangkan kepada makna yang lebih luas. Dan kalau tuan-tuan masih juga ingin mewariskan mushaf, ianya tidak salah kerana ada dalam hadis Nabi, tapi agihkanlah dia di negeri-negeri yang masih menggunakan mushaf. Dan yang terakhir sekali ialah anak soleh yang akan mendoakan kepada kita. Maka perkataan anak itu seperti saya sebut dalam kuliah yang lepas, ianya tidak harus disempitkan kepada anak yang kita kandung ataupun anak kita daripada kita dengan isteri kita. Sebaliknya anak di sana bermaksud mana-mana anak kecil yang kita biaya dia punya pengajian, dia punya hidup, kemudian kita bagi pendidikan padanya, akhirnya dia menjadi seorang yang baik. Dan apabila mereka sudah besar, kebaikan yang mereka lakukan itu akan masuk ke dalam buku catatan amalan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kami, iaitu saya dan kawan-kawan di Akademi Islam, diminta untuk baca doa majlis convocation, maka kami pun disuruhlah bergilir sebab di Universiti Melaya itu tidak ada pegawai agama, maka pensyarah Akademi Islam baca doa. Jadi bila saya pergi baca doa dalam majlis convocation di Universiti Melaya, saya selalu sedih apabila dengar anak-anak Melayu cerdik, mereka terpaksa menunggu beasiswa daripada MARA, daripada JPA untuk menyambung pengajian mereka. Tapi bila sebut anak Cina cerdik, terus ada Yayasan Gong Kong Kong, Yayasan Geng Chong Kong, Lang Kong Kong, Yayasan King Kong, macam-macam tuan-tuan. Jadi saya tertanya dalam hati saya, mana orang Melayu kaya Tertanya dalam hati, orang Melayu kaya kat mana ya? Nampak dalam TV, dalam TikTok ada 6 jam. 3 belah kanan, 3 belah kiri tuan-tuan. Ada yang tabur duit. Kenapa orang Melayu tak secerdik Cina ya? Ada je budak Cina dapat apa-apa for flat, dapat apa, terus dapat tawaran beasiswa Yayasan Bong apa benda tak tahu, saya pun tak ingatlah nama. Hatta India pun ada Yayasan Sivaragam Baragam Beragam. Ada tuan-tuan. Saya tunggu yang budak Melayu. Lepas tu kita pun tanyalah pendaftar, tak ada kau orang Melayu kaya yang nak biaya anak Melayu? Dia kata ada ustaz seorang dua, tapi dia tak bagi umum, takut riak. Tuan-tuan, saya kata mesti orang yang bagi ni terlebih ambil dos tasawuf agaknya tuan-tuan. Bila kita tolong orang yang mana perbuatan kita itu boleh memberi rangsangan kepada orang lain, sebut je lah. Tapi bila kita tak sebut, menyebabkan kita buruk sangka. Kalau tuan-tuan pergi convocation Universiti Melaya, ada satu nama cikgu ni, semua orang akan disebut setiap kali convocation, iaitu hadiah buku Cikgu Osman.
Saya kata, cikgu boleh bagi hadiah kepada budak Melayu cemerlang. Mana ya orang yang nama Seri-Seri, Datuk Seri, Tan Seri, Peri-Peri, mana tuan-tuan, cikgu ni boleh. Dan cikgu tu katanya orang Perak. Saya pun duk fikir, tanya pendaftar, berapa ribu ya nak bagi ni, kena fix deposit. Dia kata convocation. Saya kata sebelum saya pencing, saya nak bagilah. Nanti keluar nama Cikgu Osman dan Ustaz Ahmad Faisal. Tuan-tuan, mesti malu orang Taman Tun. Tak ada nama dia dalam majlis convocation universiti yang terbaik. Jadi bermaksud tuan-tuan, kita ada kemampuan. Apa salahnya kita nak didik anak kita? Tua dah baru dengar hadis ni. Duit kan ada, carilah anak-anak Melayu yang miskin, yang baik, yang boleh diberi dia peluang untuk menjadi orang yang berguna. Bantulah dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata payah lah ustaz nak cari, beri tahu kat saya. Saya bawa resume budak tu, saya perkenalkan budak tu, dan tuan-tuan tolonglah dia. Di mana bila tuan-tuan tolong dia, dia menjadi seorang manusia yang baik, dia berbakti kepada bangsa dan negara, segala baik yang dia buat itu akan masuklah ke dalam buku catatan tuan-tuan. Jangan bagi ke anak saya tanggunglah. Anak orang Melayu lain tuan-tuan, ramai lagi. Orang Cina boleh je tolong, orang Cina, orang India kaya boleh tolong je orang India kaya. Mana orang Melayu yang boleh tolong? Cuma saya ada pengalaman tuan-tuan, bila tolong orang Palestin, bila dia dah lulus, dia tak nak balik. Saya kata, pergilah balik bina negara kamu. Oh, dia kata, doktor duduk sini, tak mati, saya balik mati. La haula wala. Janganlah duduk sini. Ada seorang tu dia kata, doktor tak nak kahwin kau dengan saya. Oh, tak payahlah tuan-tuan. Jangan, bukan itu tujuannya. Tujuannya ialah kita tolong dia supaya dia jadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat. Maka dia akan berbakti dan baktinya itu akan memberi kebaikan kepada manusia. Maka selagi itulah kita akan dapat pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu saya rasa 7 perkara yang dapat saya kongsi dengan tuan-tuan daripada hadis yang dibaca pada pagi ini. Moga kita semua mendapat sedikit idea untuk sama-sama menyumbang untuk kebaikan kita semua dan kebaikan bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.